Assalamualaikum semua. Minggu baru, topik baru. Podcast Kotak Suara pada minggu ini membawakan anda Helmi Effendi untuk bersama-sama kita bersembang pasal topik cinta ya. Okey, jadi Helmi, sila kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Helmi. Saya ialah salah seorang pada co-founder dari Patriot. Saya Chief of Content Officer Patriot Holding Sdn Bhd. Dan saya juga merupakan penulis buku untuk lebih 16 buah buku. Sama ada buku fiction dan bukan fiction. Hebat Helmi ni orang-orang hebat. Okey, kenapa kita ajak Helmi? Sebab kita nak tengok jawapan Helmi adakah jawapan lelaki buaya ataupun jawapan seorang lelaki sejati. Tak sabar ya. Okey Helmi, jadi aku akan bagi soalan maut pertama untuk kau. Jadi Helmi, soalan pertama. Kau sekarang single ke atau dalam proses berkenalan dengan seseorang? Sebab orang, aku yakinlah banyak kan, ramai gadis di luar sana mesti tertanya-tanya juga. Chief Content Officer Patriot Holding ni masih single ke ataupun dah berpunya? Aku tengah berkawan dengan seorang lah. Itu je lah aku boleh cakap. Kawan dengan seorang. Kisah cinta hidup aku ni kena private sikit. Jadi apa-apa boleh jadi kan. Helmi, Mia nak tanya. Sebagai seorang lelaki, Helmi akan pilih rupa atau hati? Kalau kau tanya aku realistik, aku akan pilih rupa lah. Hati tu kita boleh letup peribadi orang kan. Tapi kalau muka hancur tak dapat pilih lah. Astagfirullahaladzim. Boleh delete tak yang ni? Aku cakap tadi. Tak apa lah. Okey, macam mana pula ada orang, contohlah, bagi Helmi perempuan tu cantik. Tapi bagi orang lain dia tak cantik pun. So maksudnya Helmi still akan proceed lah dengan Helmi punya pendirian lah. Bagi aku cantik, aku akan proceed. Bila cakap pasal kecantikan ni kan, kecantikan ni subjektif. Bagi orang contohnya kan, benda yang subjektif sebab dia ni diukur dengan panca indera kau. Setiap orang punya panca indera dia punya lain-lain. Aku punya mata aku lain, mata kau lain. Contohnya kan, bagi mata aku nampak warna merah tu cantik. Mungkin mata Farah cakap colour biru. Mungkin mata kau Mira, kau cakap colour hitam. So, kita punya mata untuk warna pun dah berbeza. Jadi, apatah lagi bila kita bercakap tentang wajah seseorang. Wajah orang yang sebahagian daripada belahan jiwa kita. Wajah orang yang kita sayang, kita cinta. Kita nak hidup selama-lamanya dengan dia. Jadi, aku tak kisahlah kalau seorang tu, bagi aku di mata aku dia cantik, tapi di mata orang lain dia bodoh, di mata orang lain dia tu ke apa. Itu terpulang kepada mata masing-masing. The point is like macam the beauty is in the eye of beholder lah kiranya. Sebenarnya untuk cari pasangan ni, betul ke cara dia dengan melihat rupa dulu baru hati? Bukan ke sepatutnya personality atau attitude seseorang yang patut kita pandang? Aku dah marah kalau korang rumah awak tadi aku cakap rupa, tapi aku bercakap realistik lah. Walaupun berdegar dekat internet, dekat ni doktor-doktor cinta cakap, saya sebenarnya tidak memilih rupa dalam percintaan. Saya sebenarnya tidak memilih wajah. Saya tak kisah rupa macam mana asalkan hati dia baik. Bagi aku tu sebenarnya bullshit. Of course kita akan reality juga sekali, tapi tak nak kau akan tengok rupa juga. Walaupun tak kira first option kau ke second option kau, tapi orang tetap akan pandang benda tu. Itu adalah benda reality di luar sana. Aku bukan nak munafik cakap saya tak pandang rupa, saya sebenarnya mencari hati. Tak. Aku bukan jenis macam tu. Aku cakap salah satu pada pilihan aku rupa. Tapi of course lah aku ada test aku sendiri rupa yang macam mana yang menawan hati aku. Jadi bagi aku, of course aku kata personality, dan aku tidak menafikan langsung bahawa aku tetap akan memandang rupa bila mana aku memilih calon hidup aku. Yalah, aku akan hidup selama-lamanya dengan dia kan, nak habiskan seumur hidup aku. Itu perkahwinan, itu perhubungan kan, itu cinta. Jadi untuk memilih orang yang aku nak spend the rest of my life, dan aku tak nak pandang, tak nak fikir langsung muka, jadi aku rasa bullshit lah tu. Yalah, kau nak kena tengok muka dia hadap hari-hari kan. Muka kadang-kadang muka yang kau sayang pun, yang kau cinta pun, kau boleh muak, kau boleh muntah tengok dia. Apatah lagi muka yang bukan kau punya taste pun.
Tapi macam mana pula kalau orang cakap kita punya taste tinggi tapi kita tak sedar diri. Macam mana? Macam aku cakap kan, setiap orang punya taste berbeza. Jadi salah mungkin di mata dia kau punya taste tinggi tapi mungkin di mata dia aku bukanlah seorang yang yang pilihan hati dia, tapi aku bukan macam kau. Kalau kau rasa aku bukan pilihan hati kau, periksa kau reject je lah. Kau belah lah. Itu je. Itu je. Marah ke apa ni? Semua tak ada lah. Aku tak marah pun. Memang cara aku cakap ni. Okey, berdasarkan pengalaman Helmi kan, berapa lama masa yang diambil biasanya untuk kita kenal seseorang tu ataupun seseorang tu nak tunjuk dia punya true colour? Ada orang cakap biasanya 3 bulan dia dah tunjuk dia punya perangai. Ada juga yang cakap macam saja-saja nak test tengok perangai dia macam mana. Sebab sesetengah orang ni, time mula-mula dia kenal dia semuanya indah. Kau cantik macam mana pun tapi sebenarnya kau bengis. End up orang tinggalkan kau. Dia sebenarnya macam ni tau. Bagi aku lah, kalau kita tengok yang sebenarnya ni, perangai sebenarnya muncul lepas kau kahwin je. Ya ke Helmi? Kita ni jarang lah. Biasanya waktu bercinta ni kadang-kadang dia tunjuk perangai tapi sebab cinta itu membutakan. Bila kita cinta itu membutakan, dia kentut pun bau wangi. Dia makan bunyi pun kita dengar bunyi biola. So bagi aku yalah, waktu bercinta ni kita susah nak dia bila benda yang berkaitan dengan emosi ni, of course dia akan tutup kita punya rational bila untuk melihat sesuatu. Kita akan melihat berdasarkan emosi kita. Tapi bila kita kahwin ni lain. Bila kita kahwin ni mulalah kadang-kadang benda yang kita tak nampak, satu-satu benda kita nampak buruk. Satu lagi antara sebab ni, sebab waktu kita bercinta ni syaitan suka cucuk. Bila dia cucuk tu, dia tutup mata kita, benda yang bukan halal kan. Bila benda yang dah halal, dia tak nak dia tak nak lah ambil tahu apa yang kau nak buat dengan bini kau ke apa ke. Jadi contohnya kan, ada seorang lelaki ni. Seorang lelaki ni jumpa seorang ulama ni. Dia cakap kenapa selepas dia berkahwin, isteri dia tu sebelum berkahwin dia nampak isteri dia lah wanita yang paling cantik di dunia. Tapi lepas dia berkahwin dia nampak semua perempuan cantik daripada isteri dia. Ulama tu cakap, sebab sebelum kau kahwin ada syaitan. Tapi lepas kau kahwin, syaitan punya cara hasutan sebelum kahwin tak halal. Bila perempuan kau nampak dia yang paling cantik sebab syaitan tu cucuk. Tapi bila kau dah berkahwin, kadang-kadang kau akan nampak anjing betina lagi cantik daripada bini kau. Kadang-kadang sebab syaitan ni, di mata lelaki ni, kadang-kadang lepas kahwin, anjing betina lebih cantik daripada bini kau kadang-kadang. Jadi bagi aku, kita nak tahu realiti pasangan kita sebenarnya adalah selepas perkahwinan. Dan of course bila kita berkahwin ni, aku tidak anggap perkahwinan ni adalah satu gamble. Kita gamble hidup kita bersama dengan seseorang. Yang bila kita dah gamble tu, biasalah cinta semuanya berkisahkan tentang gamble, perjudian. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk orang tu. Tapi kita kena tahu juga, di mana Allah cakap dalam Al-Quran, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Lelaki yang jahat untuk wanita yang jahat. So, kalau kau dapat pasangan yang jahat, kau faham je lah. Tapi kan Helmi kan, ada juga orang yang dia dah kenal dia punya pasangan tu daripada dia bercinta. Yang bercinta 10 tahun, 5 tahun. Tak semestinya lepas bernikah kan? Tak, aku cakap based on memang ada kes macam tu. Kalau kau ada lelaki macam tu, dia tak berubah. Di mana selepas perkahwinan dia masih orang yang sama yang kau kenal dan kau tidak mengalami benda-benda yang berlaku seperti itu, alhamdulillah lah. Kau antara orang yang sangat bernasib baik. Faham. Itu dengar dia. Ini nak menampakkan Helmi punya jawapan ni antara jawapan lelaki sejati lah, bukan buaya lah. Farah, betul tak? Tak ada. Betul. Ini adalah jawapan realistik pasal percintaan, pasal perkahwinan. Ada juga untuk ikut zaman sekarang ni, orang dah tak tengok rupa dengan hati dah Helmi. Orang tengok poket dulu Helmi. Macam mana tu? Dia, aku kalau korang baca buku terbitan Patrick sendiri, Patrick Publishing The Human Complex. Dalam buku tu ada satu bab yang di mana Zamir Muhyiddin dia buat analisis tentang pilihan. Dia cakap orang lelaki akan lebih memilih wajah daripada kebijaksanaan dan juga duit.
personality macam tu. Ni orang lelaki lah mostly. Tetapi perempuan special sikit. Perempuan waktu muda dia memang akan pilih wajah, dia akan pilih tu. Tapi apabila dia dah makin tua, perempuan akan memilih stability. Sebab itu mungkin bila perempuan bila dah satu tu dia mulalah aku dah tak kisah wajah. Kalau yelah dia tak perlu kestabilan kan, jadi dia cari lelaki yang poket tebal, lelaki yang ada career. Sebab tu kadang-kadang kau tengok member-member lelaki kita kan, muka macam Umar, ini cantik. Mungkin sebab tu lah. Aku rasa orang kat luar aku rasa aku direct sangat lah ni. Okay, jadi Helmi, ada tak pengalaman kau nampak ataupun pengalaman kau sendiri ke ataupun pengalaman orang sekeliling kau ke yang kau tengok ada orang tolak cinta ataupun tak nak berkawan hanya sebab rupa? Like macam, kau tak cantik lah. Dia confess ke orang tu tapi orang tu cakap, sorry lah awak tak cantik, saya tak nak ke awak. Ada tak? Aku tak rasa manusia sejahat tu lagi, kecuali Ada. Mira ada pengalaman macam tu. aku sedar aku tak handsome. Aku tahulah kalau aku cuba mendekati seorang perempuan ni, dia acah tak acah, aku cakap okey lah. Dia kadang-kadang aku dah tahu dah, aku ni orang panggil apa, aku ni luar daripada kasta dia lah. So aku tahulah di mana okey. Kalau aku luar kasta dia, memang aku tak kejar lah. Buat apa aku nak kejar bulan yang dekat atas sana sedangkan aku hanya seekor pungguk. Kalau aku mendekati tu, kalau perempuan tu tak layan aku tahu satu sebab je. Aku tak suka handsome. Aku bersedar juga. Aku ni bukannya handsome sangat pun. Jadi tak adalah aku muka macam ni aku nak kejar rupa macam Raline Shah ke. Memang aku tak dapat lah. Okay Helmi, cakap pasal rupa, pasal Hana dan Lisha lah, cantik tu cantik ni lah. Okay, sekarang ni aku teringin lah nak tahu kan taste kau macam mana. Jadi dalam kamus hidup aku, kalau macam aku tengok perempuan kan, ada 3 jenis cantik lah. Okay. First, cantik yang dia memang natural beauty. Dia kira dia tak payah buat apa kat muka dia tu. Dia memang cantik dah. Tak payah pakai bedak, tak payah pakai apa. Kira bangun-bangun tidur tu memang dah cantik lah. Okay. Second, cantik. Tapi dia perlukan something untuk enhance her beauty. Kira dia macam cantik biasa-biasa. Tapi dia perlukan something. Contoh dia perlu makeup. Baru dia akan jadi lagi cantik. Faham tak? Baru dia akan jadi cantik yang memang betul-betul standard beauty lah. Dan yang ketiga, cantik biasa-biasa je. Kiranya dia macam makeup pun, okay, muka dia memang macam tu juga. So jadi bagi kau, taste kau yang macam dalam kategori yang mana? Okay, aku sebenarnya kecantikan bagi aku ni pilihan hidup aku pertama dia sawo matang. Lagi terakhir sebab aku, yalah, jiwa Melayu tinggi, kenalah cari perempuan yang betul-betul menepati ciri-ciri kemelayuan. Dia kena, aku suka perempuan sawo matang yang kulit-kulit Melayu kan. Jadi aku punya preference lah. Dan sebenarnya aku prefer perempuan yang di mana muka dia, aku tak suka sangat perempuan yang heavy makeup sebab aku pernah berkawan dengan 2-3 perempuan dan perbezaan kedua yang waktu bermakeup keluar dengan aku dengan tidak keluar, seolah-olah aku tengah berkawan dengan 2 orang yang berbeza. Aku lagi prefer perempuan yang macam kau cakap yang dia ada natural beauty lah, tapi tak semestinya natural beauty tu dia mesti cantik. Dia just dia tidaklah terlalu untuk menutup rupa asal dia dengan makeup kulit dan sebagainya. Tapi kan kalau ikut yang banyak lah yang kita tahu, memang kat Twitter ni banyak orang bincang kan, lelaki suka perempuan yang natural beauty, tapi sebenarnya kau memang cari perempuan yang bermakeup pun. Aku macam ni tau. Aku pernah jumpa pernah berkawan dengan seorang perempuan yang dia tak peduli untuk bagi apa, contohnya kan aku video call, kadang-kadang dia kadang-kadang kongsi gambar, dia tak bergambar yang video call, dia tak ada nak tunggu pergi solid ke apa, dia just direct macam tu. Lepas tu aku nampak muka dia yang bare face dan aku nampak bila dia bagi aku gambar tak ada filter, tak ada makeup dan tak adalah cantik pun, tapi dia tidak malu pada diri dia di sebalik makeup tu. Dia tak ada tunggu waktu malam pertama dia basuh semua makeup kahwin dia baru aku tengok ini rupa sebenar dia. Tak ada macam tu. Farah, kau setuju?
Tak je. Aku tengah cuba analyse. Helmi tu dalam kategori yang mana? Kiranya okey lah, bagi aku Helmi ni kategori kedua lah. Dia suka macam perempuan yang macam cantik biasa, tapi kalau makeup boleh enhance the beauty lah. Betul. Tapi mostly lelaki dia akan, memang dia cakap dia nak suka natural beauty. Tapi Mira pernah tengok satu video dekat YouTube. Dia compare kan lelaki suka yang macam mana. Lelaki kat luar sana memang ramai akan pilih jawapan macam Helmi tau. Tak ramai yang memilih jawapan yang macam aku suka perempuan yang bersiap. Macam tu. Perempuan yang bersiap lain pula dia punya prinsip tau. Tapi ini kategori kita cerita pasal lelaki lah. So Helmi antara lelaki yang suka perempuan yang natural beauty, yang tak makeup sangat. So dia tunjuk beberapa perempuan yang buang makeup natural beauty depan lelaki yang cakap tadi tu lah. Then, aku pernah tengok video tu. Aku tahu video apa. Serta-merta lelaki tu ubah apa dia punya, dia punya prinsip tu. Maksudnya at least kena makeup sikit lah. Macam tu. Dia macam ni sebab mungkin lelaki tu tak ada pengalaman untuk tengok perempuan yang yang face, yang dia selama ni perempuan yang dia kenal, perempuan tu tak pernah tunjuk. Dia just dalam ilusi kepala dia, dia tak tahu macam mana rupa perempuan, tidak ada makeup. Aku dah biasa lah. Dah biasa. Aku macam mana aku tahu tu. So aku dah biasa tengok rupa sebelum dan selepas. Dan aku jumpa perempuan yang tidak banyak beza ketika dia tidak makeup, dan dia jenis pakai makeup pun dia tipis sikit-sikit je. Jadi aku sebenarnya prefer macam tu lah. Paling tinggi pun 10%. Aku tak nak buka makeup 50%. Perbezaan rupa. Helmi punya pendapat tentang perempuan yang suka bersiap. Maksudnya perempuan yang jenis bersiap ni kadang-kadang prinsip dia lain tau. Dia tak sama dengan perempuan yang simple, yang makeup tak makeup. So apa pandangan Helmi tentang perempuan yang memang bersiap rapi ni? Dalam Islam, kau hanya boleh berhias untuk suami kau je. So, dia bila kau bersiap, untuk siapa yang kau bersiap tu? Kau keluar untuk ditayangkan kepada lelaki-lelaki yang bukan mahram. Lelaki-lelaki yang tidak ada. Kalau akulah, personally, aku keluar sebab aku nak cantik untuk diri aku. Betul. Sebab aku nak cantik lah. Kenapa aku prefer? Sebab kecantikan untuk bersiap ni, walaupun kau cakap untuk diri kau, yang akan melihat kecantikan dan kedelitaan itu adalah lelaki-lelaki yang bukan mahram. Lelaki-lelaki yang tidak halal untuk kau. Jadi bila kau tanya pada aku, perempuan suka bersiap, kalau aku pergi prefer di mana tidaklah berlebih-lebihan dalam tolekkan. Hanya cukup untuk sekadar keluar, timpik sikit, asalkan tutup jerawat, lubang pecah sana sini kat muka, cukup lah. Tapi lelaki masih suka tengok perempuan yang bersiap kan? Cuma tak semua orang mempunyai taste yang sama macam Helmi, betul tak? Lelaki mesti akan tengok juga perempuan yang makeup tu. Itu akulah. Aku ya, betul cakap kau lah. Tak semua macam aku. Tapi sebab yang jadi tetamu podcast ni aku, jadi aku memang masalah lah. Tak memang masalah lain. Yelah, betul lah tu. Tapi Helmi setuju tak? Memang semua lelaki akan tengok perempuan yang makeup, yang bersiap cantik. Cuma tak semua orang akan mendekati dia. Aku dia ada juga satu jenis perempuan yang dia pakai produk timbang kilo. Bila dia tepik, pucat habis dah tak ada muka Bila dia pakai benda tu, dia punya benda yang dalam orang Melayu tu punya kulit, kita panggil, aku lupa ada satu nama sains tu. Dia ada satu benda lah yang buatkan kita punya kulit kena coklat. Tapi bila benda tu ada sebab kenapa kita dilahirkan sebagai berwarna coklat dekat Malaysia ni. Sebab warna kulit kita ni adalah resistant kepada haba dan cuaca sekeliling kita. Sebab tu kita tak dilahirkan dengan kulit kemerah-merahan macam Mat Saleh. Putih kemerah-merahan, berjeragat dan sebagainya. Sebab kulit-kulit macam tu sesuai untuk iklim dekat Eropah dan Amerika sana. Kita ada sebab ni. Tapi bila mana kita ubah, kita bubuh tepek muka kita dengan produk timbang kilo daripada kita punya warna coklat, 2-3 tahun kemudian kita keluar dengan muka terpucat vampire. Bagi aku, ni salah satu daripada aku tak berkenan lah perempuan yang macam ni. Sebab kau akan lebih terdedah kepada kanser kulit, lebih terdedah kepada radiasi matahari dan sebagainya, yang akan bawa banyak penyakit-penyakit yang berbahaya kepada kau. So kiranya Helmi ni dia suka kalau macam perempuan tu makeup tak salah, tapi just untuk enhance the beauty, tak adalah mengubah muka keseluruhan dia sampai macam sebelum makeup, yang sebelum makeup pun tak kenal. Sampai pakai bulu mata palsu,
sampai cukur kening nak lukis balik, bagi aku tu melampau lah. Alamak. Tapi macam Mel cakap lah, semua perempuan buat macam tu sebenarnya untuk keyakinan diri, tapi lelaki pandang lain sebenarnya. Tapi kita terima lah apa yang Helmi cakap tu. Sebenarnya Mel rasa ramai juga lelaki yang kalau kita jemput 2-3 orang, mesti ramai yang bersependapat macam Helmi. Kalau Helmi tak suka seseorang tu, Helmi akan cakap straight to the point ataupun Helmi akan tinggalkan macam tu sahaja. Aku pernah cuba berkawan dengan seorang dua lah. Biasanya untuk aku berkawan lah, aku kalau aku tak ada hati, direct cakap. Tak ada hati. Tapi kau tak adalah cakap dengan dia macam sebab awak tak cantik. Aku senang dengan dia punya wajah. Jadi aku senang mata memandang, hati aku aman. Jadi tapi adalah faktor-faktor lain yang membuatkan aku terpaksa memutuskan persahabatan. Helmi ni bukan jenis lelaki yang tinggalkan macam tu je lah. Aku cakap lah tapi define tinggalkan macam tu saja. Sebab kadang-kadang bila aku rasa tak sampai, aku cakap aku tak ada apa pusing kiri kanan, corner kiri kanan. Aku direct aku cakap, saya minta maaf. Kita sampai sini saja. Kita boleh berkawan dan kita tak boleh berkawan secara istimewa macam ni. Jadi kita teruskan perhubungan kita macam biasa, berkawan macam biasa. Dah tak ada istimewa macam ni, itu je lah aku cakap. Faham. Lagipun takkan aku tinggal macam tu saja. Aku bukan lelaki dia, bertanggungjawab ke atas dia punya hidup, nafkah zahir batin dia ada mak ayah dia. Jadi aku rasa tak ada wujud istilah tinggalkan macam tu je. Faham. Aku kalau untuk aku akan of course aku akan cari yang mata aku sedap mandang. Yang ada 2-3 tapisan. Kalau seseorang tu lepas tapisan tu, barulah aku berkawan. Jadi adalah dia ada ujian personality, dia ada sekian-sekian bila mana aku menilai. Tapi of course aku letak nombor 1 ni kita rupa. Bila daripada rupa tu yang kena dengan hati aku, dia tak mesti cantik Kadang-kadang aku sedar diri aku siapa. Jadi aku just cari sesiapa yang aku rasa kena dengan muka pecah rumah aku, yang aku rasa sepadan dengan muka pecah rumah aku. Lepas tu bila aku berkenan tengok dia, dia adalah hujan-hujan dia. Okay, jadi Helmi, bila kau macam berkawan dengan macam perempuan yang kira ada rupa ni lah, pernah tak perempuan tu tanya like macam awak suka saya sebab apa dan apa yang kau jawab kalau ditanya macam tu? Aku bagi puisi. Puisi? Pernah lah. Apa lah kau bercakap dengan makhluk yang bernama wanita yang dia punya kehendak diri dia pun kadang-kadang dia tak faham. Dia tak mengerti. Jadi yelah nak makan kat mana satu hari pun kadang-kadang dia tak tahu kan. Jadi apatah lagi dia bercakap tentang soal perasaan. Kadang-kadang kau akan dapat pertanyaan yang macam ni lah. Jadi tipulah. Tak pernah terima pertanyaan yang sebegini dalam hubungan. So adalah. Jadi aku jawablah apa yang aku rasa kenapa aku boleh jatuh cinta dengan dia. Contohnya saya suka waktu kali pertama kita jumpa dekat station bus tu. Saya tengok first time dia tengok awak tu, saya rasa macam ada bidadari jatuh apa ke. Gitu. Dia kira barang macam lagu Nmesh lah pada waktu pertama kali. Gitu. Aku rasa dia cedok daripada lagu tu inspirasi dia ubah sikit dia tambah bidadari tu. Aku kenapa aku terus terang aku rasa korang kira aku lah. Aku memang jenis direct. Aku bukan jenis menyimpan ke apa. Kalau aku tak suka, aku tak suka. Aku cakap kan. Macam tak apalah kalau biar diorang dengar ni kan, diorang kenal siapa aku, so diorang rasa aku bukan lelaki yang diorang cari yang jenis darat, yang tak ada lapis-lapis ni, diorang dah jauhkan diri awal daripada aku. Alhamdulillah lah. Okay, tapi on part aku kan, personally kalau pengalaman aku lah, aku pun memang setuju lah dengan Helmi dan juga teori yang macam Mira cakap tadi lah, yang sebenarnya lelaki ni sedikit sebanyak dia memang tengok rupa lah. Sebab aku pernah like macam okay aku bercinta apa semua kan. Lepas tu aku kan tadi aku tanya Helmi kan, pernah tak ada perempuan tanya kau like macam awak suka saya sebab apa? Yelah akulah salah satu perempuan yang suka tanya soalan tu dekat boyfriend kan.
Lepas tu dia mesti akan macam jawab yang macam okay, sebab you cantik, sebab you selalu macam tu lah, sebab you comel ke apa. Tapi sebenarnya aku macam kurang gemar lah dengan tu. Lepas tu aku mesti akan tanya balik, oh so you suka I sebab cantik je lah. Kalau I tak cantik, you tak suka lah. So macam tak adalah sebab you pandai apa semua baik. Lepas tu dia baru add up. Tapi aku macam tak lah. Aku macam kurang gemar kalau macam orang suka aku sebab macam sekadar rupa je. Like macam aku tak ada ke macam add on macam value lain. So sebab tu lah benda-benda macam ni yang membuatkan aku sebenarnya self cautious dengan diri aku. Like macam kalau aku gemuk nanti tak ada orang lah ke yang suka aku. Aku pun akan fikir benda macam tu. Faham? Satu last soalan Mira dekat Helmi. Helmi macam mana pula kalau pasangan Helmi memang okay, kita contohlah Helmi memang dapat yang taste Helmi lah daripada rupa yang memang Helmi sendiri Helmi nak, okay Helmi dapat and dia pun terima Helmi. Dan bila dah berkawan tiba-tiba pasangan kita ni minta kita ni tukar diri kita macam mana yang dia nak. Contohnya dari segi penampilan. Saya tak suka lah awak rambut panjang. Saya nak awak potong rambut pendek. Saya tak suka lah awak pakai baju t-shirt. Saya nak awak pakai baju kemeja. So macam mana Helmi punya penerimaan? Mana? Aku ni selekeh sikit. So, bila selekeh macam aku ni memang apa? Ada lah macam ni, tapi bagi aku kadang-kadang ada benda kena ubah. Bila kita dah berkahwin, ada benda yang kita kena adaptasi kan. Bila kita ada anak, kita kena ubah. Bukannya dalam perhubungan berubah itu adalah satu benda yang diharamkan. Contohnya dalam, tak boleh. Contohnya dalam perkahwinan, kita ada anak. Jadi kita kena ubah. Kita tak boleh sweet-sweet sangat sebab kita ada anak nanti yang kita kena jaga. Kita kena ubah waktu kita dengan si anak tu. Ataupun kita dah ada anak kan. Dia dah ada anak ni kena ubah kita punya perpustakaan lebih matang. Kena ubah kita kena dah tak macam dulu. Jadi benda perubahan tu bukan sesuatu yang baik. Kalau rasanya untuk bagi seorang pasangan tu potong rambut itu bagi dia dapat menjadikan pasangan dia jadi lebih baik, kenapa tak nak berubah? Perubahan itu adalah sesuatu yang buruk, tapi kadang-kadang perubahan itu juga sesuatu yang baik. Kita kekal statik pada diri kita yang lama. Rasanya perkahwinan yang sebegitu akan hancur. Sebab ibu kita tidak adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan ada anak, perubahan tukar tempat kerja, perubahan di mana perubahan ada anak yang lebih banyak, perubahan kalau kadang-kadang dalam perkahwinan itu tiba-tiba si suami kena pergi luar negara, pindah tempat kerja ataupun kena dipindahkan. Jadi tiba-tiba jadi hubungan jarak jauh. Itu juga perubahan. Untuk satu hubungan itu sustain dan kekal, so pasangan itu kena mampu untuk beradaptasi pada perubahan. Perubahan itu tak kisahlah sama ada pasangan itu sendiri yang tuntut ataupun perubahan itu adalah di mana suasana sekeliling yang memaksa kepada perubahan. Betul. Dia macam kalau perubahan yang membawa kepada benda yang lagi baik, apa salahnya kan? Contohnya rambut kau panjang ada kutu. Pasangan kau sebab apa potong lah. Rambut awak panjang sangat. Kutu dah tersarang kat situ. Kalau aku potong. Kan? Betul. Oh, awak sekarang ni awak akan kerja kerajaan, kalau awak rambut panjang awak minta kerja sana sini awak takkan dapat. Kan? Contohlah kan. Kalau perubahan itu mampu membawa sisi positif pada perhubungan, why not? Okay Elmi, yang ni soalan ni out of topic sikit tapi nak tanya lah Alang sebut pasal relationship sikit kan. Okay, bagi kau lah, kau kan macam kira macam banyak kawan perempuan kan, ramai lah kawan perempuan kan. Jadi bagi kau lepas dah macam bercinta, dah lepas kau ada girlfriend, boleh tak macam kau ada kawan baik perempuan ataupun kau macam okay lah lepas ni aku jarakkan diri kejap lah sebab dah ada girlfriend kan. Bagi aku sebenarnya susah nak percaya sangat kepada persahabatan seorang lelaki dan perempuan. Sebab biasanya dia akan ada rasa suka antara satu sama lain. Taklah rasa tu. Bila kau rapat, rasa tu mesti ada perasaan. Lagi-lagi lelaki. Kan, lelaki dia ada kuota 4, dia dah kahwin pun kadang-kadang perasaan dia lagi boleh dibahagi daripada perempuan kan. Perempuan dia satu je kalau sebab tu bila lelaki kahwin lebih pada satu dia tak dapat brain. Macam mana lelaki boleh bahagikan perasaannya sebanyak tu? Tapi untuk seorang lelaki dia boleh. Jadi bagi aku
Ini sebagai contoh bahawa aku kurang percaya. Bukannya tak ada orang yang persahabatan lelaki dan perempuan asas persahabatan tidak ada perasaan. Salah seorang daripada tu. Tapi mostly case lah yang aku jumpa. Di mana persahabatan seorang lelaki dan perempuan itu berakhir dengan salah seorang menyimpan rasa ataupun meluah dan persahabatan tidak bersambung kepada hubungan yang lebih istimewa. Okay, rasa Mira kita boleh buat satu topik lain ni pasal benda ni kan. Yap, tapi untuk minggu ni kita memang akan cerita tentang rupa atau hati. So, apa yang Mira dapat, apa yang Mira dapat daripada hari ni, daripada Helmi punya persepsi daripada jawapan seorang lelaki dan side kita perempuan juga. So, Mira rasa rupa tu sebenarnya memang kita punya first impression lah. Then baru bawa ke hati ataupun attitude seseorang. Tapi rupa tu memang benda yang penting yang memang kita nampak dengan menggunakan mata. So, maksudnya daripada segi kecantikan ke, handsome ke, itu terletak pada diri seseorang. Tapi still jawapan adalah rupa. Apa kata-kata terakhir Helmi? Aku nak bagi pesanan ni pun tak boleh juga. Aku pun belum kahwin. Jadi jangan korang ambil aku punya nak tunjuk pandai ke apa. Sebab aku sendiri pun anggap bahawa diri aku 28 belum kahwin. Jadi aku adalah gagalis dalam perhubungan. Jadi pada orang kat luar sana, kalau dalam percintaan ni, carilah seorang yang mampu buat kau buat apa saja untuk dia. Kalau kau jumpa orang yang macam tu ataupun kau rasa pada orang macam tu, bagi aku kau dah jumpa dia yang mana. Aku pernah merasainya suatu masa dulu. So, jangan lepaskan peluang tu kalau kau ada lah. Kalau kau jumpa. Okay, jadi cepat betul kan masa berjalan, tak puas pula borak dengan Helmi. Tapi tak apa, insyaAllah ada rezeki kita akan jemput Helmi lagi. Jadi Helmi, kami dari pihak podcast nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi join podcast kami pada hari ini. Dan pada orang kat luar sana, segala yang buruk itu datang pada diri saya, segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Kalau saya ada tersalah cakap, tersalah tutur, tersilap kata, saya nak susun 10 jari dulu terutama kepada perempuan-perempuan kat luar sana. Maaf. Saya memang macam inilah kalau orang yang kenal saya di sebalik muka buku. Saya memang jenis yang kadang-kadang kalau bercakap I don't care about your feeling, I don't care about your emotion. For me, the truth must come first and then the others will follow. Itu saya lah. Tapi saya tetap akan minta maaf lah kalau korang rasa apa. Jangan lepas ni boikot Helmi ke apa. Aku minta maaf awal lah. Jadi kepada anda semua yang baru saja mengikuti podcast kami, jika anda berminat ingin mendengar episod-episod yang sebelumnya, anda boleh dengarkan di Spotify dan SoundCloud Kotak Suara ataupun boleh juga ikuti kami di YouTube dan juga Instagram Kotak Suara FM. Jadi nantikan topik terbaru kami pada minggu yang akan datang. Stay tune semua. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.